Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, hari ini kita bertemu lagi untuk pertemuan kita kali kedua untuk subjek Bahasa Melayu tahun 3. Okey, sebelum itu Ustazah nak adik-adik tanda tangan baca doa dulu boleh? Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيت بساجدين آمين. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan teruskan dengan topik kata nama am dan kata nama khas. Okey, hari ini kita teruskan dengan objektif ini iaitu memahami fungsi dan menggunakan gulungan kata mengikut konteks. 5.1 memahami dan menggunakan gulungan kata nama mengikut konteks. Yang pertama, kata nama am. Tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Dan yang kedua adalah kata nama khas. Okey, apa itu kata nama am? Kata nama am adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa seperti orang, haiwan dan sesuatu yang tidak bernyawa seperti tumbuhan, tempat, benda dan sebagainya. Okey, apa itu kata nama khas pula? Kata nama khas ialah kata nama yang khasnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu yang bernyawa dan yang tidak bernyawa. Okey, kata nama am tulis dengan huruf kecil di awal perkataan kecuali di awal ayat. Contohnya, abang membeli baju. Okey, huruf yang pertama ini menggunakan huruf kecil menunjukkan ia adalah kata nama am. Yang seterusnya adalah kata nama khas. Kata nama khas perlu ditulis dengan huruf besar di awal perkataan dan awal ayat. Contohnya, abang membeli baju jenama Levi's. Ia dikhususkan untuk jenama baju tersebut dan menggunakan huruf besar. Okey, yang seterusnya, contoh kata nama am yang terdiri daripada manusia ataupun orang. Yang pertama, lelaki. Secara umum, lelaki dipanggil lelaki. Apabila menggunakan kata nama khas, antaranya adik-adik boleh kenal pasti dengan Omar ataupun nama adik-adik sendiri. Gunakan huruf besar apabila tulis adik-adik menulis menggunakan huruf besar terutama nama adik-adik. Okey, yang seterusnya adalah guru. Adalah umum apabila dikhususkan menjadi guru. Contohnya cikgu Tini. Ini adalah khusus kepada seseorang, nama bagi seseorang guru. Okey, yang seterusnya kata nama am dan kata nama khas bagi haiwan. Yang pertama adalah harimau. Harimau ini adalah umum. Tapi bila khusus contohnya digunakan di dalam pembacaan buku ataupun watak-watak yang terdapat di dalam buku cerita yang digelarkan dengan si belang. Okey, yang kedua adalah kancil. Kancil pun digunakan di dalam banyak buku cerita yang mana ia terkenal dengan gelaran sang kancil. Okey, yang seterusnya tempat. Jika nama terdiri pada kata nama am yang kita gelarkan sebagai pulau, tapi apabila nama khusus kata nama khusus kita boleh kenal pastinya apabila ia adalah suatu nama tempat. Suatu tempat, contohnya Pulau Langkawi. Adik-adik pernah pergi kan Pulau Langkawi kan? Okey, yang seterusnya adalah masjid. Masjid adalah umum.
Di mana-mana ada masjid dan apabila ia khusus, contohnya adalah Masjid Shah Alam adalah khusus, yang mana satu-satunya tempat yang ada di Malaysia iaitu Masjid Shah Alam. Okey, yang seterusnya adalah benda. Kata nama am dan kata nama khas yang terdiri daripada benda. Okey, yang pertama adik-adik tengok ini adalah kereta. Tapi adik-adik tak tahu ini kereta apa. Okey, apabila ia menjadi khusus, dia dikenal pasti melalui jenis kereta tersebut. Contohnya kereta Pro 2 ataupun Pro 2 Alza. Okey, yang seterusnya kata nama am yang lain adalah buku. Di sini ada terdapat banyak buku, tetapi ini khusus pada bahasa Melayu sahaja. Okey adik-adik? Okey, yang seterusnya adalah tumbuhan. Ini ada terdapat pelbagai jenis tumbuhan, tetapi kita akan lihat yang pertama adalah kata nama am. Okay. Gambar limau. Manakala kata nama khas pula ialah adik-adik boleh lihat di sini ialah limau purut. Antara lainnya adalah limau kasturi, lemon dan sebagainya. Okey. Yang seterusnya adalah pisang. Ini pun adik-adik boleh tidak tahu apa jenis pisang ini, tapi apabila ia khusus, adik-adik boleh gelarkan dengan jenis-jenis buah pisang tersebut. Antaranya adalah pisang emas ataupun pisang berangan ataupun sebagainya. Terdapat banyak jenis-jenis buah pisang yang kita tahu. Okey. Yang seterusnya adalah ini adalah petikan daripada buku teks. Okey, adik-adik tadi dah kenal pasti yang mana kata nama am dan kata nama khas. Okey, kita tengok petikan ini. Nasri, kenangan indah semasa cuti. Nasri membantu Nabila menyiapkan tugasan kenangan indah semasa bercuti yang diberikan oleh guru. Ibu bapa mereka turut memberikan idea. Okey, kita tengok kat gambar ni. Ni gambar apa? Karnival Mesra Proton diadakan di Kuala Pilah. Cuba adik-adik tengok. Di perkataan yang berwarna biru ini ialah kata nama khas. Sebab apa? Sebab dekat sini A adalah huruf besar, C adalah huruf besar dan ia adalah nama tempat di Negeri Sembilan. Okey, yang seterusnya pelbagai kereta. Kereta ini adalah kata nama umum sebabnya dia tidak menyebutkan kereta apa yang ada di situ. Kereta yang dipamerkan seperti Proton L3. Okey, baru dia sebutkan ini jenis Proton yang terdapat di karnival tersebut dan Proton L3 ini adalah kata nama khas. Pengunjung boleh bergambar dengan maskot harimau. Harimau adalah kata nama umum. Cuba adik-adik tengok di awal perkataan ini adalah huruf K. Maknanya ia adalah kata nama am. Maskot itu bernama sang rimau. Kenapa ia hurufnya huruf besar? Kerana ia adalah kata nama khas dan ia adalah gelaran bagi maskot harimau. Okey, yang seterusnya, Kota Batu Johor Lama dahulu ialah benteng pertahanan daripada serangan Portugis. Kota Batu Johor Lama ini adalah kata nama tempat. Kalau adik-adik tengok kat sini, ia boleh dikenal pasti sebagai kata nama khas kerana huruf di awalnya adalah huruf besar. K, B, dan L ni adalah huruf besar. Okey, benteng. Benteng ini hurufnya adalah kecil. Maknanya ia adalah kata nama umum. Portugis adalah nama luar negara. Okey. Kita di awal perkataan ini menggunakan huruf besar. Itu juga dengan kota. Kota ini adalah kata nama umum. Tapi ia menjadi huruf besar kerana ia terletak di awal ayat. Okey adik-adik, boleh faham setakat ni?
Boleh Ustazah teruskan? Ya. Okey, kita tengok info bahasa sebelah ni. Kata nama am merujuk benda, manusia, tempat dan haiwan secara umum. Okey, Ustazah dah terangkan tadi di awal-awal. Sebagai panduan untuk adik-adik, sebagai info tambahan, okey? Kata nama khas merujuk benda, manusia, tempat dan haiwan secara khusus. Huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar. Cuba tengok adik-adik tengok ni. Huruf pertama kalau kata nama khas dengan huruf besar. A, B, C dan L. Okay. Contoh bagi benda, kenderaan, kereta, batang saga, bangunan, hospital, hospital Putrajaya, manusia, lelaki. Bila ia khas, kata nama khas, contohnya Ahmad. Ahmad adalah orang lelaki. Okey, tempat. Negeri. Negeri yang terdapat dalam Malaysia adalah Terengganu. Sungai. Dan juga Sungai Pahang. Okey, haiwan. Harimau. Kenapa bila mendapat gelarannya, umum dipanggil gajah. Tetapi apabila kata nama khasnya adalah sang gajah. Okey, sampai sini saja adik-adik untuk setakat ini. Kita berjumpa lagi untuk waktu akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.